的带领跟主的祝福。 Bersyukur atas pimpinan dan juga penjagaan Tuhan. 那我们今天晚上我们的青年聚会想要跟大家分享这个荧幕上的这个主题Dan tajuk yang akan saya kongsikan dengan kalian pada kebaktian belia pada malam ini adalah yang seperti tertera dalam skrin. 那就是万物的结局近了Yaitu kesudahan segala sesuatu sudah dekat. 我们先看一节圣经Kita lihat dahulu nas kitab. 路加福音书的21章 Injil Lukas pasal 21. 21章的第7节 Pasal 21 ayat 7. 第7节，他们问他说：“夫子什么时候有这些事呢？这些事将到的时候有什么兆头呢？” Ayat 7, dan murid-murid bertanya kepada Yesus, katanya, Guru, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi? 再看第10节Kita lihat lagi ayat 10. 当时耶稣对他们说：“民要攻打民，国要攻打国。11节，地要大大的震动，多处有饥荒，有瘟疫，又有可怕的异象和大神迹从天上显现。” Ayat 10, ia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Ayat 11, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. 好，那这段经文那是谈到耶稣对门徒谈到末世必须要有的一些预兆。 Di sini Tuhan Yesus memberitahukan kepada murid-murid yaitu tanda-tanda yang akan berlaku pada zaman akhir. 他谈到民要攻打民国要攻打国。 Katanya bangsa bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. 这是在讲世界的政治将会动荡不安。 Ini bermaksud politik di seluruh dunia ini akan menjadi huru-hara. 这是有关基督再来之前人祸的一个兆头。 Inilah salah satu bencana yang disebabkan oleh manusia sebelum kedatangan Tuhan Yesus sekali lagi. 另外这边还有谈到天灾Di sini juga dikatakan tentang malapetaka. 就是这里所讲的地要大大的震动多处有饥荒有瘟疫Seperti yang dikatakan di sini, terjadi gempa bumi yang dahsyat dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. 所以我们今天在看这个世界的这样的一个局势Dan apabila kita melihat tanda-tanda yang berlaku di seluruh dunia ini, 真的就是好像这边所谈到的这个灾难不断的连连的发生samalah seperti dikatakan di sini, tidak putus-putusnya malapetaka dan bencana ini menimpa kita. 有一些地方森林着火一烧就烧了好几个月Ada beberapa tempat di mana hutannya itu terbakar dan sekali saja terbakar berbulan-bulan. 有一些地方干旱不下雨Ada sesetengah tempatnya ada kemarau dan tidak hujan. 甚至有一些地方连洪涝Dan ada pula yang dilanda dengan banjir. 那现在全世界所面对的这种新冠疫情的这种情况Dan bagi seluruh dunia sekarang yang menghadapi pandemik COVID-19 ini 那就是这里所讲的瘟疫了adalah penyakit sampar yang dikatakan di sini. 耶稣2000年前他透过这本圣经事先跟我们说明这一切 Lebih daripada 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus telah memberitahukan tanda-tanda ini di dalam Alkitab kepada kita. 所以我们晚上我们就可以透过这段经文来去思考主的话 Maka pada malam ini kita dapat merenungkan perkataan Tuhan Yesus melalui nas khotbah ini.
这就是末日临近之前将要发生的一些事情哦。Yaitu perkara-perkara yang akan terjadi sebelum tibanya akhir zaman. 当我们看到世界末日临近的这种种的现象Apabila kita melihat tanda-tanda akhir zaman yang menimpa kepada kita, 那表示说万物的结局已经将近了哦。itu menunjukkan kesudahan segala sesuatu sudah dekat. 所以我们要如何来去做好准备呢？ Bagaimanakah kita ingin membuat persediaan dengan baik? 要如何有一个正确的态度来去面对这个大的环境呢？ Dan apakah sikap yang tepat untuk menghadapi perkara-perkara ini? 我们再看彼得前书的第4章 Kita lihat 1 Petrus pasal 4. 第4章的第7节 Pasal 4 ayat 7. 第7节到第8节请念哦。 1 Petrus pasal 4 ayat 7 hingga ayat 8. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, kerana itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 好，那这里谈到末日临近你要如何来去面对呢？ Di sini dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat, bagaimanakah kita menghadapinya? 那这边有谈到3点要我们要预备好的哦。 Di sini ada dikatakan 3 butir, yaitu bagaimana kita membuat persediaan. 第一这边说要谨慎自守哦。 Yang pertama haruslah kuasai diri kita. 谨慎自守，那马来文的译本是怎么翻？ Kuasai dirimu. 那就是 self control 的意思吗？对对对。self control 那其实我在看好像不同的译本，它在翻译上它有它的一些落差哦。 Dan saya melihat dalam banyak penterjemahan ada banyak perbezaan bagi frasa ini. 那比如讲这个英文的 NKJV 的译本Sebagai contoh yaitu terjemahan NKJV 它是翻成要很认真itu berkata haruslah tegas ataupun serius. 那如果是你在看这个 NIV 或者是 RSV 的译本Tetapi sekiranya kamu melihat NIV ataupun RSV 它就是翻成是 clear minded 就是要保持理智Dia menerjemahkannya sebagai clear minded bermaksud haruslah 保持berdisiplin. 也不是讲 discipline 就是很清醒的意思rasional. Maaf yaitu rasional. 那其实马来文的这个译本跟那个 ESV 的译本是很类似的那它是用 self control 这个字Bagi terjemahan bahasa Malaysia dan juga RSV, terjemahannya adalah sama, yaitu menguasai diri kita. 如果是用比较通俗的解释，就讲你的头脑要保持一定的清醒Sebagai penterjemahan ataupun maksud kata lain, haruslah kamu mempunyai pikiran yang rasional. 头脑不清醒的话，你就看不清楚事情的真相Sekiranya kamu tidak rasional dan berpikiran jelas, maka kamu tidak akan melihat perkara dengan jelas. 那就很容易受环境所影响，人就很容易变得很糊涂Maka kamu mudah dipengaruhi oleh persekitaran dan manusia akan menjadi terburu-buru. 这样我们就无法过着一个很平衡有秩序的生活。 Maka kita tidak akan dapat menjalani satu kehidupan yang seimbang dan juga yang tenang.
其实我们人很容易受环境所影响哦。 Sebenarnya manusia ini sangat mudah dipengaruhi oleh sekelilingnya, 尤其是在灾难的环境当中哦。 terutama sekali dalam persekitaran yang penuh dengan malapetaka. 我们人更加的容易受影响哦。 Semakin mudahlah manusia itu dipengaruhi oleh persekitaran. 有时候我们在看一些社交媒体哦， Apabila kita melihat yaitu sosial media massa, 比如讲这种脸书有时候我们用的这些WhatsApp 还是 YouTube 哦， yaitu sebagai contoh aplikasi YouTube ataupun WhatsApp, 所传达的一些信息哦， message-message yang diberikan, 比如讲当一个地方封城的话， function. lockdown 哦， Sebagai contoh, apabila sebuah tempat itu dikenakan total lockdown, 那大家都会赶紧的一窝蜂的赶到这种超市抢口罩、抢卫生纸哦。 maka manusia akan pergi ke pusat membeli belah dan mereka akan berebut semua keperluan harian seperti tisu. 我记得我们在今年年头应该是1月31号的那一天哦。 Saya masih ingat pada awal tahun ini, yaitu pada bulan Januari tanggal 31. 我住的这个地方因为有这个社区的感染哦。 Karena adanya yang dicangkiti, ada orang yang dicangkiti di tempat saya ini. 那结果这个封城的消息一出Sekali saja berita itu tersebar, 我刚好跟我的传道娘在外面dan saya dan Puan Pendeta saya pada masa itu benar-benar berada di luar. 我一收到这个消息的时候呢刚好我们附近有一个超市Dan sebaik saja saya menerima message ini dan kebetulan di sekitar kami adanya pusat membeli belah. 本来就是想要去超市了，那现在想要封城了今天晚上6点钟要封城那结果就说不如现在就去超市Karena telah mendapat berita bahwa lockdown itu akan bermula pada pukul 6 petang, maka kami pun berpikir apa kata kami membeli barang sekarang juga. 那结果我们到超市的时候，哇，这个人群开始这个人潮越来越多Dan setibanya di pusat membeli belah itu semakin ramai orang di situ. 大家听到这个封城的消息结果一窝蜂的大家都跑去那个超市里面这个抢购Dan karena menerima berita lockdown ini, maka ramai orang datang berbondong-bondong untuk membeli barang di sana. 后来我们拿了一些东西我们打算就是要结账的时候呢Dan apabila kami telah mengambil beberapa barang dan ingin membayarnya di counter, 那时候整个超市都挤满了人dan seluruh pusat membeli belah itu penuh dengan orang. 大家又没有戴口罩Dan semua orang pun tidak memakai pelitup muka. 后来我们离开了以后呢，回到家Dan selepas itu kami pun meninggalkan tempat itu dan pulang ke rumah. 我的传道跟我这样的讲Dan Puan Pendeta berkata dengan saya, 他说其实我们不应该今天不应该去抢购dia berkata patutnya hari ini tidak perlulah kita panic shopping. 我们不需要跟这些人挤压Kita tidak perlu berlumba-lumba ataupun berlumba dengan orang yang di sana. 反正都已经是明天是隔天就是封城但是超市还是总是会开
Kerana tidak lama lagi akan lockdown, tetapi pusat membeli belah itu akan tetap buka. 可见啊，很长啊，就是我们看不清环境啊，或者是看不到事实啊。 Banyak waktu kerana kita tidak dapat melihat persekitaran dan juga kita tidak dapat melihat di realiti. 所以很容易就会受到人的原理的影响，受环境的影响哦。 Maka kita sangat mudah dipengaruhi oleh faktor manusia dan juga faktor persekitaran. 本来就是不会这样子想，因为看到新闻的报道哦。 Pada mulanya tidak berfikiran demikian, tetapi apabila kita melihat laporan berita, 再加上大家都跑着去抢购啊， dan kita juga melihat banyak orang pergi untuk membeli belah. 看见这些货架里面都空荡荡的哦。 Dan apabila kita melihat keadaan keperluan di rumah itu kosong, 如果不赶紧的去搬一些回家啊， sekiranya kita tidak pergi membeli beberapa barang untuk dibawa ke rumah, 这个东西可能都会被别人抢光光啊，都会有这样的心理啊。 dan kita pasti berfikiran pastilah benda ataupun barang ini akan direbut oleh orang lain. 所以整个生活的秩序就会乱掉哦。 Maka aturan setiap kehidupan kita itu akan berubah. 这就是没有谨慎的意识，因为头脑不清醒哦。 Inilah maksudnya tidak rasional kerana fikiran itu tidak jelas. 所以心智要清晰头脑才会保持一定的清醒哦。 Maka hati kita itu haruslah menjadi tenang, barulah fikiran kita itu menjadi jelas dan juga kita dapat menguasai diri. 要不然我们看见每一段信息你都会在想到底这是真还是假的哦。 Sekiranya tidak, kita pasti akan memikirkan apakah berita itu palsu atau tidak setiap masa. 网络流传的事情真真假假，假假真真哦。 Apa yang disebarkan di dalam internet itu ada yang benar, ada yang palsu. 其实我们自己要懂得来去分辨这样就不容易受到它影响哦。 Sebenarnya kitalah yang harus membezakannya mana yang betul, mana yang salah, barulah kita dapat berfikiran rasional. 所以要谨慎的意思就是要我们三思而行哦。 Oleh itu bermaksud kuasai diri di sini bermaksud haruslah kita dapat membezakan segala sesuatu. 就是你想想这到底是对还是错的哦。 Kamu fikirkanlah apakah itu betul ataupun apakah itu palsu. 我们看帖撒罗家前书。 Kita lihat 1 Tesalonika. 帖撒罗家前书的第5章哦。 1 Tesalonika pasal 5. 第5章的第6节哦。 Pasal 5 ayat 6. 第6节我们看到第8节请念哦。 Dari ayat 6 kita lihat hingga ayat 8. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain tetapi berjaga-jaga dan sedar. Sebab mereka yang tidur waktu malam dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih dan berkotopongkan pengharapan keselamatan. 好，那这里保罗又告诉我们要警醒谨守哦。 Di sini Paulus memberitahu kita haruslah kita berjaga-jaga dan sedar. 要不然的话在面对环境有时候我们就会看不清楚哦。 Sekiranya tidak, apabila kita berhadapan dengan beberapa perkara, kita tidak akan berfikiran secara rasional. 这样就很容易受到别人的影响哦。 Dan demikianlah kita akan mudah dipengaruhi oleh orang lain. 所以这边告诉我们不要睡觉。 Oleh itu di sini memberitahukan kita janganlah kita tidur. 睡觉的意思是什么呢？ Apakah maksud yaitu tidur di sini? 就是指你失去了警觉哦，那就是睡觉哦。 Yaitu kamu telah kehilangan kesedaran, itulah maksudnya tidur. 这好像别人一样，这边所讲的别人是指着一般的世界的人哦。
Di sini dikatakan seperti orang-orang lain ini ditujukan kepada umat manusia di dunia ini. 虽然大家都非常的紧张哦， Walaupun semua orang pun sangat cemas, 虽然大家都这样子做啊，但是呢，我们不一定要像他们这样子做哦。 walaupun mereka berbuat demikian, tetapi kita tidak sepatutnya berbuat demikian. 因为我们有警醒警守哦， Karena kita ini adalah orang yang berjaga-jaga dan yang sedar. 所以第7节说，因为睡了的人是在夜间睡啊，醉了的人是在夜间醉哦。 Sebab ayat 7 berkata, sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. 夜间就是指黑暗的地方哦。 Waktu malam ditujukan kepada tempat yang gelap. 在黑暗当中就是你看得不清楚哦。 Dan di tempat yang gelap itu kamu tidak akan dapat melihat dengan jelas. 因为黑暗这看不清楚方向，在黑暗当中你就会惧怕。 Karena kamu tidak dapat melihat dengan jelas pada waktu malam di tempat yang tidak jelas, maka kamu akan menjadi sangat takut. 所以人在黑夜当中为什么会感觉到害怕呢？ Oleh itu, mengapakah manusia sangat takut pada waktu malam dan di tempat yang gelap? 因为你看不清楚方向。 Karena kamu tidak dapat melihat jelas sasaran kamu. 所以圣经叫我们不要睡着，也不要醉酒啊。 Maka Alkitab mengajarkan kita, janganlah kita tidur dan janganlah kita mabuk. 所谓罪有很多种罪哦。 Karena dosa itu ada banyak jenis dosa. 有一些真的是这个被酒所罪哦。 Dan ada dosa yang disebabkan oleh mabuk anggur. 有一些是被情欲所罪哦。 Ada pula yang mabuk karena hawa nafsu. 有一些是罪性在名利上哦。 Ada pula dosa itu yang berlaku kerana kenamaan. 有一些是陶醉在这种钱财跟色情上哦。 Dan ada juga orang yang mabuk dan berdosa kerana perihal kekayaan dan juga perihal hawa nafsu. 所以保罗叫我们不要睡觉，也不要醉了哦。 Maka Paulus mengajarkan kepada kita, janganlah kita tidur dan janganlah kita mabuk. 如果警醒警守的话，这样我们就不会醉哦。 Karena sekiranya kita berjaga-jaga dan sedar, maka kita tidak akan menjadi mabuk. 因为第8节说，我们既然是属乎白昼， Karena dalam ayat 8 mengatakan kita adalah orang-orang siang. 表示说我们不是属这个世界，我们不属黑暗的哦。 Bermaksud kita bukanlah milik dunia ini, kita bukanlah milik kegelapan. 我们每个人都是蒙主的拯救，我们是光明之子哦。 Kita merupakan orang-orang yang telah menerima keselamatan Tuhan, maka kita adalah anak-anak terang. 因为耶稣基督就是世上的亮光哦。 Karena Tuhan Yesus Kristuslah terang dunia ini. 我们在他的里面就不会跌倒，也不会迷失方向。 Di dalam Tuhan Yesus kita tidak akan jatuh dan tidak akan kehilangan arah kita. 所以警醒自守就是自我有一个自律哦。 Maka inilah tekad kita, haruslah kita berjaga-jaga dan menjadi sedar. 那就是我们自己要懂得约束自己 Haruslah kita tahu bagaimana untuk mengekang diri kita dan menguasai diri kita. 要怎么去约束自己呢？ Bagaimanakah kita menguasai diri kita? 就是用真理来去约束自己哦。 Kita menguasai diri kita dengan firman kebenaran. 我们现在面对这个疫情的当下Kita yang berhadapan dengan pandemik ini, 政府有颁布很多各种的这种防疫的这种政策。 dan pihak kerajaan telah mengumumkan begitu banyak sekali cara untuk mengatasi perkara ini. 所以我们要用这种政策这种来去约束自己哦。
maka kita haruslah menggunakan cara yang sama untuk menguasai diri kita. 不是政府颁布他的，我们做我们的。 Janganlah pihak kerajaan mengumumkan SOP-nya dan kita pula melakukan SOP sendiri. 我们是马来西亚的公民啊， Kerana kita adalah rakyat Malaysia. 你要遵守马来西亚政府的这个法规。 Maka haruslah kita turut kepada undang-undang dan juga perlembagaan negara Malaysia. 但是我们也是天国的子民哦。 Tetapi kita juga merupakan warga kerajaan syurga. 所以我们更加用真理来去约束自己哦。 Haruslah kita menggunakan firman kebenaran untuk menguasai diri kita. 我们看一下彼得前书哦 Kita lihat 1 Petrus 的第1章的13节哦。 pasal pertama ayat 13. 13节哦，是这样说，所以要约束你的心谨慎自守专心的盼望耶稣基督显现的时候所带来给你的恩呐。 Ayat 13, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyertaan Yesus Kristus. 好，那这边彼得长老有这样的勉励我们哦。 Di sini, yaitu Penatua Petrus telah menasihati kita. 他说要约束你的心哦。 Katanya, siapkanlah akal budimu. 这个马来文的意思是什么？是约束你的心，还是约束你的心中的腰？有这个心中的腰这个字吗？ 没有。 没有哦。好，我们再看这个英文圣经哦，它是讲，或者是原文它是讲约束你的心中的腰哦，它不只是约束你的心是约束你的心中的腰哦。 Dan sekiranya kita melihat terjemahan bahasa Inggris, dikatakan siapkanlah hatimu. 这样你就能够谨慎自守目的是为了什么呢？ Barulah kita dapat berwaspada dan apakah tujuannya? 他说能够专心盼望耶稣基督显现的时候所带给你们的恩Yaitu untuk meletakkan harapan seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita pada waktu penyertaan Yesus Kristus. 特别是在这个末世的临近Yaitu terutama sekali menjelangnya zaman akhir ataupun akhir zaman ini. 你如果是按照英文的译本，他说你要约束要让你的让你的心赎上这个腰带Yaitu dalam terjemahan asal dikatakan haruslah kamu mengenakan ikat pinggang pada hati kita. 什么叫做要让你的心赎上这个腰带呢？ Apakah maksudnya berikat pinggangkan pada hati kita? 这就是要你准备好自己的意识。 Itu menunjukkan kamu haruslah mempersiapkan diri kamu sendiri. 好像仆人赎上腰带准备等候主人的到来Sama seperti seorang hamba yang mengikat pinggangnya untuk menyambut kedatangan tuannya. 我们看一下路加福音书请看这个12章Kita lihat Injil Lukas pasal 12. 12章的35节Pasal 12 ayat 35. 35节到37节请念Ayat 35 hingga ayat 37. Hendaklah pinggangmu tetap berikat dan pelitamu tetap menyala, dan hendaklah kamu sama seperti orang-orang yang menanti-nantikan tuannya yang pulang dari perkawinan, supaya jika ia datang dan mengetuk pintu, segera dibuka pintu baginya. Berbahagialah hamba-hamba yang didapatinya tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka.
好，那这里耶稣啊，他要我们啊，像仆人要数上这个带子哦。Oleh itu, Tuhan Yesus ingin kita di sini sama seperti seorang hamba yang mengikat pinggangnya. 那为什么要这样子呢？哦， Mengapa pula harus berbuat demikian? 因为耶稣的时代啊，所穿的都是长袍哦。 Karena pada zaman Tuhan Yesus, pakaian mereka itu adalah berjubah panjang. 所以你如果要做服饰的工作这个走起来啊，这样子很不方便哦。 Sekiranya kamu ingin melakukan sesuatu perkara, itu akan membuatkan pekerjaan kamu itu sukar. 所以你必须要把这个外袍数上这个腰间这样工作那就很方便。 Oleh itu, haruslah mengikat pinggang kamu supaya jubah itu tidak mengganggu pekerjaan kamu. 所以腰要数上带子的意思就是指我们要侍奉Oleh itu, mengikat pinggang bermaksud kita haruslah melayani. 然后这边讲这个灯也要点着哦。 Dan pelita tetap menyala. 这是在讲我们要灵修，要被圣灵所充满哦。 Ini bermaksud haruslah kita menyempurnakan rohani dan dipenuhi oleh Roh Kudus. 所以我们今天我们要像仆人，要准备等候耶稣基督的来到哦。 Oleh itu haruslah kita jadi sama seperti hamba yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus. 所以这边这个比喻谈到耶稣基督的来到，好像他是用婚宴来去比喻基督的再来哦。 Dan di sini dia menggambarkan kedatangan Tuhan Yesus itu seperti pulang dari perkawinan. 好像主人从婚宴里面的筵席中回来哦。 Yaitu sama seperti tuan yang pulang dari perkawinan. 这个仆人如果有准备好的话他就会在那里恭候他的主人的到来哦。 Dan sekiranya hamba ini berjaga-jaga, maka dia akan menanti kedatangan tuannya itu di sana. 所以主人一回来一叩门他就替主人开门哦。 Dan apabila tuannya itu sampai dan mengutuk pintu, maka segeralah pintu itu dibuka baginya. 这边谈到主人看见仆人警醒仆人就会这仆人就有福了。 Dan ayat 37 berkata, berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. 然后38节说，或在二更天三更天看见仆人这样子，这仆人就是有福的。 Dan ayat 38 berkata, dan apabila ia datang pada tengah malam atau pada dini hari, dan mendapati mereka berlaku demikian, maka berbahagialah mereka. 所谓二更天、三更天那如果按照当时罗马在夜间分为四更天哦。 罗马的 di sini dikatakan tentang tengah malam dan dini hari. 第一更天就是 merujuk kepada masa Roma. 晚上6点到9点就是一更天哦。 Yaitu satu tempo masa itu dibagikan pada pukul 6 petang hingga pukul 9 petang. 然后从9点到12点那是二更天哦。 Dan yang tempo masa kedua adalah dari pukul 9 hinggalah pada pukul 12. 所以三更天、四更天就是在12点到凌晨6点之间了哈。 Dan dini hari itu ditujukan kepada tempo masa dari pukul 12 tengah hari hinggalah pukul 6 petang. 所以这个时候呢，那就是人睡得非常的熟的时候Dan itulah masanya apabila manusia ataupun orang-orang tidur dengan lena. 所以这个比喻主耶稣是告诉我们要警醒预备的意思Oleh itu, inilah perumpamaan Tuhan Yesus, haruslah kita mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya. 基督再来之前要我们预备好自己哦。 Sebelum kedatangan Tuhan Yesus, marilah kita harus mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya. 要心里火热服侍主要被圣灵所充满哦。 Haruslah hati kita itu berkobar-kobar melayani Tuhan dan dipenuhi dengan Roh Kudus.
就是让我们的心中的腰属上。 Itulah maksudnya mengikat hati kita. 头脑要保持一定的清醒哦。 Dan kita mempunyai kesedaran dalam pemikiran kita. 因为将来一定会有迷惑的事。 Karena pada waktu akan datang, pasti ada perkara yang menyesatkan. 所以我们今天要像当兵的人呢，要束上这个腰带哦。 Oleh itu samalah kita seperti askar-askar yang harus mengikat pinggang kita. 好像军人要束腰啊，这样才可以准备打仗。 Seperti seseorang tentera itu mengikat pinggangnya, barulah dia boleh dapat pergi berperang. 啊，同样的，我们要用真理来去束腰哦。 Sama juga haruslah kita menggunakan firman kebenaran untuk mengikat pinggang kita. 这样才有办法来去面对末世的属灵的战争哦。 Barulah kita mempunyai cara dan kekuatan untuk berhadapan dengan peperangan rohani pada waktu akan datang. 在这样的一个属灵的战役里面我们才能够得胜哦。 Barulah kita dapat kemenangan dalam peperangan rohani tersebut. 如果我们都能够时常谨慎自守的话， Sekiranya kita dapat berjaga-jaga dan sedar, 用真理来去束腰哦。 dan kita menggunakan firman kebenaran untuk mengikat pinggang 好像 kita, 仆人预备好来去束腰点灯。 sama seperti hamba yang mengikat pinggangnya dan menyalakan pelita, 准备好来去等候主人的这个回来哦。 bersiap sedia untuk menanti-nantikan kedatangan tuannya. 耶稣讲，那个仆人就是有福的哦。 Dan Tuhan Yesus berkata, berbahagialah hamba tersebut. 这是第一点万物的结己尽的要谨慎自守的意思哦。 Oleh itu inilah yang dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat, maka haruslah kita menguasai diri kita. 用什么来谨慎自守呢？ Bagaimanakah kita menguasai diri kita? 用真理来去约束自己哦。 Yaitu dengan mengikatkan firman kebenaran dalam hati kita. 让自己的头脑清晰不被事物缠身哦。 Dan membiarkan pemikiran ini tidak dikaburkan oleh persekitaran kita. 我们再看回这个彼得前书的第4章哦。 Kita kembali ke 1 Petrus pasal 4. 第4章的第7节的下半段谈到万物的结极尽的这边讲你要谨慎自守，要警醒祷告。 Di kalimat bawah ayat 7 mengatakan, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. 圣经是叫我们要谨慎自守，然后才谈到要警醒祷告哦。 Dan di sini Alkitab mengajarkan kita haruslah kuasai dirimu terlebih dahulu, barulah kita dapat menjadi tenang supaya kita dapat berdoa. 其实这2个字它是有连贯的哦。 Sebenarnya perkataan-perkataan ini ada kaitannya. 上面先谈到要我们谨慎自守哦。 Kalimat atas mengatakan kuasailah dirimu. 所以谨慎自守，你才能够有办法警醒祷告。 Barulah kamu dapat menjadi seorang yang tenang untuk berdoa. 这样我们才能够让我们的祷告朝向一个正确的方向哦。 Barulah kita dapat mengarahkan doa itu kepada sasaran dan juga arah yang betul. 同样是祷告， Sama juga berdoa. 有一些人的祷告的方向其实不正确哦。 Ada sesetengah orang yang sasaran doanya itu tidak tepat. 有一些人的祷告非常的正确哦。 Dan ada orang yang berdoa, sasaran doanya ataupun tujuan doanya itu tidak betul. 因为他有警醒祷告哦。 Maaf, yaitu sasaran doanya tepat karena dia ada berdoa dengan menguasai dirinya. 因为他如果没有警醒祷告的话没有错，他虽然还是可以再祷告哦。 Karena sekiranya dia, walaupun dia tidak tenang, tetapi dia tetap berdoa, jadi dia boleh tetap katakan dia itu dapat berdoa. 但是他到底在祷告些什么呢？他可能都不知道哦。 Tetapi apa yang didoakannya itu dia sendiri pun tidak tahu.
好，我们看一下这个马太福音书的26章。 Kita lihat Injil Matius pasal 26. 26章请看36节到39节请念。 Kita lihat Matius pasal 26 ayat 36 hingga ayat 39. 请念。 Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani, lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud berdoa kepadanya, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. 好，那这里谈到有关这个基督的祷告，它是一种警醒的祷告啊。 Di sini dikatakan tentang doa Kristus, itu adalah satu doa yang tenang dan juga yang menguasai diri. 因为他的祷告的方向非常的正确。 Karena sasaran doanya itu sangat tepat. 因为耶稣那一夜正要面对十字架的苦刑哦。 Karena pada malam itu Kristus akan berhadapan dengan penderitaan kayu salib. 那一夜他即将要被抓拿然后在公会里面受审哦。 Karena pada malam itu dia akan ditangkap dan dihakimi di mahkamah umum. 于是呢，他就带着彼得、雅各、约翰到客西马尼园祷告。 Maka dia telah membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk berdoa di Taman Getsemani. 38节说，就对门徒说：“我的心非常的忧伤几乎要死哦。” Dan dalam ayat 38 dia berkata kepada murid-muridnya, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. 所以耶稣虽然是神但是活在肉体，面对世界的苦刑，他也会感觉到害怕。 Dan walaupun Tuhan Yesus adalah Allah, tetapi dia berada di tubuh daging, maka dia akan berasa sangat takut apabila untuk berhadapan dengan penderitaan kayu salib. 老实说我们现在面对这次的疫情哦。 Dan secara jujurnya, apabila kita berhadapan dengan pandemik ini, 我们大家都是忧心忡忡这个恐惧战惊的哦。 kita adalah yang dikuasai dengan kekhawatiran, kegelisahan, dan juga ketakutan. 然后他对门徒这样的讲：“你们在这里等候，和我一同警醒哦。” Maka Tuhan Yesus berkata kepada para muridnya, tinggallah di sini, berjaga-jagalah dengan aku. 所以耶稣要门徒与他一同警醒祷告。 Maka Tuhan Yesus ingin murid-muridnya berjaga-jaga dengan dia dan berdoa dengannya. 可见警醒才有办法祷告你的祷告的方向才会正确哦。 Oleh itu kita dapat nampak di sini haruslah kita berjaga-jaga, barulah kita mempunyai pemikiran yang jelas untuk berdoa dalam doa kita. 所以耶稣向天父祷告，他是怎么祷告呢？ Maka Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa yang di surga, bagaimanakah doanya ini? 他说：“倘若可行求你将这个杯离开我。然而不是照我的意思，只要照你的意思。” Katanya, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. 到了42节这是谈到第二次的祷告也是在讲相同的话。 Dalam ayat 42 juga mengatakan perkataan yang kedua untuk perkataan yang sama untuk doa kali yang kedua. 44节第三次祷告讲的跟先前是一样的哦。 Dalam ayat 44 juga mengatakan dia berdoa dengan doa yang sama juga untuk kali ketiga. 所以三次的祷告都是一样，可见耶稣的祷告他没有强求哦。 Oleh itu nampaknya ketiga-tiga doanya ini ada isi kandungan yang sama, semestinya dia tidak memaksa di dalam doanya. 他的祷告的方向非常正确哦。 Dan juga sasaran doanya itu begitu tepat. 他将自己的需求自己的想法在祷告中对天父阐明哦。 Dia telah menyampaikan isi hatinya itu kepada Bapa yang di surga melalui doanya. 但是后来他对天父这样的讲哦。
Tetapi akhir sekali dia berkata dengan Bapa yang di sorga sedemikian. 他说：“不是照我的意思啊，只要照你的意思。” Janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. 啊，特别是现在这个疫情当下啊， Terlebih lagi pada keadaan pandemik sekarang ini, 啊，我们的祷告也必须要非常的正确哦。 haruslah doa kita itu juga adalah yang tepat. 当然了，倘若可行啊，求神啊能够让这个疫情赶快的止住哦。 Sekiranya mungkin, biarlah pandemik dan juga penyakit sampar ini dilalukan daripada kita. 但是我们更加要求的什么呢？神啊，在这样的一个疫情当下，你要让我学什么功课呢？ Tetapi apa yang lebih penting, haruslah kita berpikir terlebih dahulu apakah kerja rumah ataupun pekerjaan yang harus kita pikirkan dalam pandemik ini. 啊，求神让我们明白啊，让我们啊学到我们该学的功课。 Kiranya Tuhan membuatkan kita memahami dan juga dapat melakukan apa saja yang Tuhan kehendaki pada masa pandemik ini. 啊，愿天父的旨意来去成全哦。 Dan kita memohon seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. 啊，当然了，我们的意思是这个疫情啊，早一天能够缓和止住啊，那是最理想的。 Dan sememangnya pada pemikiran kita, sekiranya pandemik ini dapat dilakukan daripada kita secepat mungkin, itulah yang paling baik. 啊，因为大家都能够回到正常的生活。 Karena semua orang pun dapat kembali kepada kehidupan yang normal. 啊，教会的聚会也能够恢复正常哦。 Dan kita juga dapat mengembalikan semula kebaktian di dalam aula gereja. 啊，但是天父的意思究竟是怎么样，我们不知道哦。 Tetapi apakah kehendak Tuhan Bapa kita yang di sorga, itu kita tidak tahu. 所以我们要警醒祷告哦。 Maka haruslah kita berjaga-jaga dan berdoa. 但是我们看见了耶稣被卖的那一夜，门徒没有警醒祷告。 Tetapi kita lihat di sini, apabila Tuhan Yesus dijual pada malam itu, murid-murid Tuhan Yesus tidak berjaga-jaga dan juga tidak berdoa. 因为40节谈到第一次祷告，他回来之后， Dan dalam ayat 40 berkata, setelah dia berdoa dan kembali kepada murid-muridnya, 啊，看见他们都睡着了哦。 dia melihat semuanya sudah tertidur. 23节谈到第二次的祷告，又见他们睡着了。 Dalam 43 pula juga mengatakan dia kembali lagi dan mendapati mereka sedang tidur. 后来45节谈到第三次啊，耶稣对他们说啊，现在你们在睡觉吗？ Dan dalam ayat 45, Tuhan Yesus berkata pula kepada murid-muridnya, tidurlah dan beristirahatlah. 啊，所以可见了门徒在那一夜没有警醒祷告。 Dan kelihatan dengan jelas sekali murid-murid pada malam itu tidak berjaga-jaga dan berdoa. 虽然耶稣要他们警醒祷告， Walaupun Tuhan Yesus ingin mereka berjaga-jaga dan berdoa, 他特别的提醒彼得， dan dia secara khasnya telah mengingatkan kepada Petrus, 他说总要警醒祷告，免得路的迷惑。 berjaga-jagalah dan berdoalah supaya jangan kamu jatuh ke dalam pencobaan. 但是结果我们看见门徒没有一个与耶稣一同警醒祷告。 Tetapi kita melihat tidak ada satupun daripada murid-murid itu yang berjaga-jaga dan berdoa dengan Tuhan Yesus. 因为他们都在那边打瞌睡哦。 Karena mereka di situ sedang tidur dengan nyenyak. 结果祷告到一半都睡着了哦。 Dan nampaknya mereka berdoa sampai separuh jalan saja dan mereka sudah tertidur. 这样的祷告有祷告，但是却是像没有祷告一样哦。 Itu adalah sama seperti tidak berdoa walaupun mereka sedang berdoa. 祷告的内容到底是什么大概也不知道啊。 Dan mereka juga tidak tahu apakah isi kandungan doa mereka. 因为都不警醒哦。 Karena mereka tidak berjaga-jaga. 有时候我们常说要祷告，但是很长却不知道祷告的内容是什么哦。
Selalu kita berkata, haruslah kita berdoa, tetapi kita tidak mengetahui apakah isi kandungan doa kita 因 itu. 为在祷告当中啊，我们的灵性沉睡了哦。 Karena di dalam doa, jiwa rohani kita itu sudah tertidur. 肉体或许没有沉睡，但是灵性已经进入到打盹的状态了哦。 Walaupun fizikalnya itu tidak tertidur, tetapi jiwa rohaninya itu di dalam doa sudah tertidur. 这样我们就很容易在祷告中啊来去入了迷惑。 Maka kita sangat mudah sekali untuk jatuh dalam penyesatan di dalam doa kita. 虽然是有祷告，但是呢，我们却很容易受环境的因素所影响哦。 Dan walaupun kita berdoa, kita sangat mudah dipengaruhi oleh persekitaran kita. 因为我们会体贴这个肉体哦。 Karena kita akan menurut kepada daging ini. 虽然是有祷告，但是却不知道啊自己祷告些什么哦。 Walaupun kita berdoa, kita tidak tahu apa yang kita doakan. 那就很容易进入迷惑哦。 Oleh itu sangat mudah untuk kita jatuh ke dalam pencobaan. 虽然是有聚会，虽然是有在看圣经， Walaupun kita berkebaktian dan juga membaca Alkitab, 虽然啊每天啊都有在祷告哦， walaupun kita berdoa setiap hari, 但是因为没有保持警醒哦， tetapi disebabkan kita tidak berjaga-jaga, 最后就会受迷惑哦。 maka akhirnya kita akan jatuh ke dalam pencobaan. 所以我们祷告要时常警醒，就好像耶稣一样。 Oleh itu dalam doa haruslah kita selalu berjaga-jaga sama seperti Yesus. 耶稣被卖的那一夜，他的祷告没有强求， Dan dalam doa, pada malam dia dijual itu, doanya itu tidak ada unsur paksaan. 他的祷告非常的正确哦。 Dan doanya itu sangat tepat sekali. 他将自己的需求来去告诉天父， Dia menyatakan permohonan hatinya itu kepada Bapa yang di sorga. 在祷告中啊，他对天父说后来他虽然对天父阐明他的想法哦， Walaupun dia telah menyatakan pemikirannya dan juga hatinya kepada Tuhan di sorga, 可是后来他说不是照我的意思，是照你的意思哦。 tetapi akhir sekali dia berkata, janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. 这样我们在面对这样的一个疫情我们的祷告也应该是要朝着这个方向去哦。 Yaitu kita yang berhadapan dengan pandemik pada hari ini haruslah mempunyai sasaran yang sama seperti doa Yesus ini. 我们再看马太福音书的24章哦。 Kita lihat lagi Injil Matius 44. 请看36节哦。 Kita lihat ayat 36. 36节到37节经验哦。 Ayat 36 hingga ayat 37, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. 再看44节到42节到44节哦。 Kita lihat lagi ayat 42 hingga ayat 44. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, kerana anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. 好，那这边告诉我们呢，要警醒，警醒你才能够预备哦。 Di sini memberitahukan kita haruslah berjaga-jaga, barulah kita dapat bersiap sedia. 因为我们不知道末世的日子到底哪一天来到。 Karena kita tidak tahu bila masakah kedatangan anak manusia pada akhir zaman. 但是按照圣经我们知道这个末世已经临近了哦。 Tetapi berdasarkan Alkitab kita tahu akhirat itu sudah semakin dekat. 因为我们看见末世临近的这些兆头哦。 Karena kita telah melihat tanda-tanda akhir zaman. 但是这边讲那日子那时辰没有人知道。 Di sini mengatakan tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. 连天使也不知道，子不知道，唯独父知道。
malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. 表示从这个时候开始，我们的祷告要持续不断的警醒哦。 Bermaksud mulai dari saat ini, doa kita itu haruslah sentiasa yang tenang dan juga yang berjaga-jaga. 因为不知道哪一天会来到哦。 Karena kita tidak tahu bila masa saat itu akan datang. 就要谨慎，要警醒祷告，这样你才能够警醒预备哦。 Haruslah kita berjaga-jaga dan berdoa, barulah kita dapat berwaspada dan bersiap sedia. 因为这边讲人这个想不到的时候，人子就来到。 Karena dikatakan di sini, pada saat anak manusia datang itu tidak ada yang dapat menduganya. 我们再看这路加福音书的21章哦。 Kita lihat lagi Injil Lukas pasal 21. 21章我们请看34节。 Kita lihat ayat 34. 34节哦。 Ayat 34. 看到36节哦。 Jagalah diri. Kita lihat hingga ayat 36. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atasmu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. 好，那这里也是这样的教导我们要谨慎哦。 Di sini juga mengajarkan kepada kita untuk berjaga-jaga. 因为这里说恐怕因贪吃醉酒哦。 Karena di sini dikatakan supaya kita jangan syarat, hati kita jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan. 我们知道，在面对这次的疫情很多的国家在疫情当下都没有办法来去做好这种防疫的工作哦。 Dan karena disebabkan oleh pandemik ini, banyak negara-negara tidak dapat mengusahakan ataupun melakukan sesuatu untuk menangani masalah ini. 因为大家都是带着一种侥幸的心哦。 Karena semuanya membawa hati yang mementingkan diri. 就是今乐有酒今朝醉哦。认为反正大家都要面对这大家都是要面对的哦。 Mereka berkata karena asalkan ada arak pada hari ini, maka hari inilah saya akan mabuk, dan begitulah sikap mereka menghadapi pandemik ini. 有吃的也会死，没有吃的也会死哦。 Yang ada makanan akan mati, yang tiada makanan pun akan mati. 反正到最后的结局都是一样哦。 Dan semua kesudahan bagi manusia itu adalah sama. 这个就是这里所讲的贪吃醉酒，就是死在最终的心哦。 Oleh itu inilah yang dikatakan jangan hati kita syarat oleh pesta pora dan kemabukan, yaitu disyaratkan oleh dosa dalam dunia ini. 这就是末日来到之前人的一种心态哦。 Inilah sikap manusia sebelum tibanya kesudahan segala sesuatu. 就是这样子受迷惑鬼迷心窍这边谈到好像网罗突然间临到他们哦。 Di sini dikatakan mereka disesatkan sehingga mereka itu seperti terjatuh di dalam suatu jerat. 因为这边有谈到他说这个今生的私利也会累住你们的心哦。 Dan di sini juga dikatakan kepentingan-kepentingan duniawi juga akan menarik hati kamu. 就是很多的事情放不下，想不开。 Dan kamu akan memikirkan banyak perkara sehingga kamu tidak dapat melepaskan perkara itu. 虽然疫情非常的严重， Walaupun pandemik itu begitu serius sekali, 很多国家一直想要说我要复工，我要复产哦。 我要工作我要恢复这个工厂的生产哦。 Dan banyak negara yang berkata saya ingin memulihkan kilang dan juga ekonomi negara saya. 因为停不下来，停了就会输啊。 Karena sekiranya saya berhenti maka saya akan kalah. 所以耶稣要我们谨慎，他说，因为那个日子如同网罗突然间临到。
Oleh itu, Tuhan Yesus berkata, jagalah diri kita karena hari itu akan tiba seperti suatu jerat. 35节说，因为那日子要这样子临到全地上的一切的居住的人哦。 Ayat 35 berkata, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. 他是神的选民呢，神的子民呢？ Tetapi bagi umat Tuhan, umat pilihan Tuhan, 36节说你要跟世界要分开啊，至少你的心态啊要跟世界分开哦。 dalam ayat 36 berkata, haruslah sikap kita itu dibezakan ataupun dikuduskan daripada manusia dunia ini. 他说你要时时的警醒，常常的祷告，使你们能够逃避这一切啊将要来的事，能够可以站立在人子的面前哦。 Ayat kata, berjagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. 啊，所以唯有谨慎啊，你才有办法来去警醒哦。 Hanya dengan berjaga-jaga, barulah kita dapat menguasai diri kita. 这样你才有办法常常的祈求哦。 Dan barulah kita mempunyai kekuatan untuk sentiasa berdoa dan memohon dalam doa kita. 这样我们就不至于进入到迷惑里面。 Dan dengan itulah kita tidak akan jatuh ke dalam pencobaan. 啊，才不至于啊，心灵固然愿意啊，肉体却是软弱的。 Kalau sekiranya tidak, roh itu memang penurut, tetapi daging kita ini adalah yang lemah. 啊，这个道理我们都懂啊，也知道要怎么去行哦。 Dan firman kebenaran ini kita tahu dan kita tahu bagaimana untuk melakukannya. 但是我们毕竟还是带着肉体哦。 Tetapi kita ini sememangnya membawa tubuh daging. 肉体有肉体的软弱啊，就是知道，就是行不出来哦。 Dan daging ini mempunyai kelemahannya, kita sudah tahu, tetapi kita tidak mahu pergi melakukannya. 所以耶稣才叫我们要警醒祷告，这样你就不至于进入到迷惑。 Barulah Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, haruslah kita berjaga-jaga dan berdoa, supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. 这样我们才能够不被肉体的软弱所胜过。 Barulah kita tidak akan dikalahkan oleh hawa nafsu, keinginan tubuh daging ini. 这样你就能够逃避这里所讲的这一切要来的事。 Dan barulah kita dapat menjauhi segala yang dikatakan di sini. 啊，表示说如果没有持续的祷告的话， Sekiranya kita tidak teruskan dengan doa kita, 这样就没有办法逃避过它哦。 maka kita tidak akan luput dari semua yang akan terjadi ini. 好像这次的病毒啊，谁能够逃避得过来呢？ Sama seperti penyakit sampar ini, siapakah yang dapat luput daripadanya? 啊，将来的更多的这种患难啊，也是没有人能够逃避哦。 Pada masa akan datang, begitu banyak malapetaka yang akan menimpa, siapakah yang akan luput daripadanya? 啊，这些病毒会选人吗？啊，他会选这个肤色吗？ Adakah penyakit ini akan memilih orang? Akankah dia memilih jururawat sahaja? 啊，他会选说你是黄种人、白种人还是黑种人吗？ Adakah dia akan berkata, kamu ini adalah kulit kuning, berkulit putih, ataupun berkulit hitam? 啊，他会选说这个富有啊，那个贫穷的吗？ Adakah penyakit akan memilih, kamu ini orang kaya, ataupun kamu ini orang miskin? 他会选择这是老人，那个是孩童吗？ Adakah dia akan memilih sama ada itu adalah orang tua ataupun orang yang muda? 啊，因为这一切要来的，没有人能够逃避哦。 Karena segala sesuatu yang akan terjadi ini, tidak ada orang yang akan luput daripadanya. 只有神能够救赎我们哦， Hanya Tuhan yang dapat menebus kita. 这样才能够得以站立在人子的面前哦。 Dengan demikian barulah kita tahan berdiri di hadapan anak manusia. 在面对这样的一个环境当中哦， Berhadapan dengan satu keadaan yang demikian, 我们才能够胜过这个肉体。 barulah kita dapat mengalahkan daging ini.
我们就不至于像世界的人被今生的私利所累住你的心哦。 Maka kita tidak akan menjadi seperti umat manusia di dunia ini, diikat hati kita dengan kepentingan-kepentingan duniawi. 因为这边谈到那日子如同网罗要临到他们哦。 Karena hari Tuhan itu akan datang dengan tiba-tiba seperti jerat. 我们是聚会到几点呢？是聚会到9点半吗？还是1个小时而已哦？ 到9点15分。9点15分哦。这样我还可以再讲多一点哦。好，我们再看回这个彼得前书哦。 Kita lihat 1 Petrus. 彼得前书我们请看第4章的第8节哦。 Kita lihat 1 Petrus pasal 4 ayat 8. 第8节，这是彼得讲完前面的那段之后呢，第8节这样的讲哦。 Dan setelah Petrus mengatakan ayat ke-7, maka dia menyampaikan ayat ke-8. 他说最要紧的就是要彼此切实相爱，因为爱能够遮掩很多的罪哦。 Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 这边谈到末日临近你要如何来去面对呢？ Di sini dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat, jadi apa yang harus kita lakukan? 这边特别的提醒我们呢，要切实的相爱哦。 Di sini dengan khasnya memberitahu kepada kita, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. 什么叫做切实相爱呢？不是说有爱就好哦。 Apakah maksudnya mengasihi dengan sungguh-sungguh? Itu tidak bermaksud hanya memiliki kasih itu sudah cukup. 或者说只是挂在嘴边的爱没有付诸行动的爱。 Ataupun hanya kasih di tepi bibir dan yang tidak dilakukan secara perbuatan. 这边所讲的是切实相爱，就是尽你的一切的力量去爱哦。 Di sini dikatakan kasihilah sungguh-sungguh, bermaksud kamu menggunakan segenap kekuatan kamu untuk pergi mengasihi. 我们看一下第1章第1章的22节哦。 Kita lihat pasal 1 ayat 22. 这边说你们既因顺从真理洁净了自己的心，一致爱弟兄没有虚假，就当从心里面彼此切实的相爱哦。 Ayat 22, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. 这边谈到要如何切实相爱呢？这个爱就是从真理生出来的爱哦。 Dan di sini mengajarkan kita bagaimanakah kita mengasihi dengan sungguh-sungguh, yaitu kasih yang lahir daripada kebenaran. 因为这边讲因顺服真理洁净的心一致爱弟兄，没有虚假哦。 Di sini dikatakan, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. 这是说讲彼此切实相爱哦。 Inilah yang dikatakan, kasihilah sungguh-sungguh. 我们今天在教会里面要如何预备主的再来呢？ Oleh itu, bagaimanakah kita bersedia untuk menyambut kedatangan Tuhan? 就是越接近基督再来之前教会就应该要越来越彼此切实相爱哦。 Yaitu semakin menjelangnya kedatangan Tuhan Yesus, maka haruslah gereja semakin saling mengasihi dengan sungguh-sungguh. 因为彼得刚才所看的彼得前书第4章的第8节这样的谈到Karena dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 8 telah membincangkan sebentar tadi. 谈到万物结极尽了，最要紧的就是彼此切实相爱。 Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. 为什么呢？ Mengapa? 我们看马太福音书Kita lihat Injil Matius 24章 pasal 24. 请看12节哦。 Kita lihat ayat 12. 只因不法的事增多，许多人的爱心会渐渐的冷淡。
Dan kerana makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. 这边谈到越靠近基督再来之前呢、人的爱心会渐渐的冷淡哦。 Di sini dikatakan semakin dekat kedatangan Tuhan Yesus itu maka akan menjadi dinginlah kasih kebanyakan orang. 对彼得才讲，最重要的就彼此切实相爱哦。 Oleh itu barulah Petrus mengatakan, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. 但是我们会知道啊，我们现在面对这样的疫情哦， Saya mendapati apabila kita berhadapan dengan pandemik seperti ini, 在这种病毒的威胁之下， yaitu dari serangan dari segi pandemik ataupun penyakit sampar, 我有时候我们在看电视、看报章、看媒体啊，看到什么呢？ apabila kita menonton di TV ataupun melihat berita ataupun melihat di media sosial, apa yang kita lihat? 啊，好像大家彼此都在彼此控诉啊。 Seperti kita ini saling menuduh, 互相的这个斗争啊，彼此的指责啊， kita sering bertengkar dan juga kita saling menuding jari kepada pihak yang lain. 有一些在埋怨啊，有的在埋怨哦。 Ada orang yang bersungut-sungut. 那为什么会这个时候啊，还有时间在互相的指责呢？ Mengapakah kita masih memiliki masa untuk saling menegur dan juga saling menuding jari? 啊，甚至有人借用这个疫情啊做政治的操作啊。 Dan sedang ada orang yang menggunakan pandemik ini untuk menjadikan satu kekacauan di dalam politik. 啊，甚至为自己囤积很多的疫苗啊。 Dan ada juga yang mengambil begitu banyak kesempatan dalam perkara ini. 甚至透过网络来去讲一些不实在的言论。 Dan mereka menggunakan internet dan juga media massa untuk menyebarkan maklumat-maklumat yang tidak benar. 啊，说什么5G 啊，这个信号塔啊，这个是新冠的罪魁祸首哦。Sorry. 啊，5G 信号塔，那现在发射的5G 信号塔，那就是这个传播这个新冠病毒的。 5G. 5G, oke. Yaitu mereka membincangkan perkara tentang 5G. 啊，甚至有人讲哇，这个病毒那是人工培植的啊。 Ada juga orang yang mengatakan bahwa COVID-19 ini adalah yang diciptakan oleh manusia. 透过这样的事情啊，这告诉我们什么呢？ Dari perkara yang berlaku ini, apakah yang ingin disampaikan kepada kita? 这就应验圣经所讲的，不法的事增多，许多人的爱心啊渐渐的冷淡啊。 Sama seperti yang dikatakan di sini, kasih manusia akan menjadi semakin dingin. 但是我们今天呢我们信主的人呢，我们不能够这样子哦。 Tetapi bagi kita pada hari ini yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak boleh berdemikian. 我们不能够被世界所影响，世界的人的爱会渐渐的冷淡。 Kita tidak boleh dipengaruhi oleh dunia ini, kita tidak boleh dipengaruhi oleh kasih manusia yang menjadi dingin di dalam dunia ini. 我们信主的人就应该越发的把真理跟爱把它行出来哦。 Kita yang percaya kepada Tuhan haruslah melakukan kasih dan juga melakukan firman kebenaran dengan lebih giat lagi. 因为彼得讲那是最要紧的哦。 Karena Petrus berkata itulah yang paling utama. 为什么呢？因为爱能够遮掩许多的罪哦。 Mengapa? Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. 什么叫做爱能够遮掩很多的罪呢？哦。 Apakah maksudnya kasih menutupi banyak sekali dosa? 就是它能够挽回人的过失哦。 Yaitu dia dapat 如果 mengambil ataupun membawa
总是会有软弱的在教会哦。 Karena manusia ataupun jemaat sememangnya akan mempunyai kelemahan di dalam gereja. 今天在教会里面，你要如何挽回弟兄姊妹的过失呢？ Bagaimanakah kita menutupi yaitu kesalahan ataupun pelanggaran saudara-saudari di dalam gereja? 就是让他从迷途当中来去回转过来哦。 Yaitu kita membuatnya berbalik daripada jalan yang salah itu. 因为每个人的灵程都不一样， Karena tahap kerohanian setiap orang itu adalah yang berbeza. 有一些比较刚强，有一些比较软弱。 Ada yang lebih kuat, ada yang lebih lemah. 但是教会是一体的哦， Tetapi jemaat ataupun gereja adalah satu. 所以刚强的要担当软弱的哦。 Maka yang kuat itu haruslah menanggung yang lemah. 我们再看几节圣经哦。 Kita lihat lagi beberapa nas kitab. 加拉太书，请看第6章 Kita lihat Galatia. 第6章的第1节哦。 Galatia pasal 6. 这边说，弟兄们，若有人偶然被过犯所胜，你们属灵的人就要用爱温柔的心把他挽回来。 Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut. 这就是刚强担当软弱的意思哦。 Inilah maksudnya yang kuat menanggung yang lemah. 再看这个雅各书的第5章哦。 Kita lihat lagi Yakobus pasal 5. 第5章的19节哦。 Pasal 5 ayat 19. 19节请念哦。 Ayat 19, saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik. 20节哦。 Ayat 20, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. 那意思他本来他是软弱他可能犯罪了哦。 Maksudnya pada mulanya dia itu adalah yang lemah dan yang telah melakukan dosa. 但是现在你要将他挽回来哦。 Dan sekarang kamu ingin membuatnya berbalik daripada jalan itu. 他就不会继续犯罪这样就能够遮掩很多的罪哦。 Maka dia tidak akan melakukan dosa itu lagi dan kita menutupi banyak dosa. 所以我们今天我们在面对这个基督再来之前哦。 Oleh itu, bagi kita yang ingin berhadapan dengan kedatangan Tuhan Yesus sekali lagi, 在教会里面我们要这个把这个爱把它行出来哦。 maka kita haruslah melaksanakan kasih di dalam gereja. 尤其是现在很多人都很软弱哦。 Terutama sekali sekarang banyak orang yang sangat lemah. 因为长时间没有到过教会 Karena begitu lama sekali mereka sudah tidak pergi berkebaktian di gereja. 就是有一些人就开始这个已经习惯了我不要去聚会了 Maka ada orang yang terbiasa sehingga kan mereka tidak lagi mau berkebaktian di gereja. 这个反正在家里面这也能够直接上网Lagipun saya terus boleh melayari internet di rumah untuk mengikuti kebaktian. 所以甚至不要来教会了没关系了那真的是在家里面有聚会吗？也不知道Dan dia tidak lagi mau berkebaktian di gereja dan kita pun tidak tahu betul-betulkah dia berkebaktian di rumah. 所以你发觉到这个有一些人就是不再倒回来了Oleh itu kita mendapati ada beberapa orang yang tidak lagi kembali ke gereja untuk berkebaktian. 其实全世界都是一样的Sememangnya seluruh dunia pun sama juga. 我们这边这个也是有这个有一段时间也是没有聚会都是在线上聚会 Dan di sini juga ada beberapa tempo masa kami juga tidak berkebaktian dan hanya berkebaktian dalam talian. 后来教会重新开放了Dan apabila aula gereja dapat dibuka semula, 但是很快知道这些弟兄姊妹现在开始可以聚会但是很多已经习惯我不来教会了我就是在线上聚会。
Dan sememangnya saudara-saudari boleh kembali berkebaktian, tetapi ramai di antara jemaat yang tidak datang berkebaktian kerana mereka ingin berkebaktian secara dalam talian. 所以这种灰心的人啊，你要将他挽回来哦。 Oleh itu bagi orang-orang yang putus asa seperti ini, haruslah kita membawanya balik semula. 在你把他挽回来啊，第一啊，你能够让他不会继续的冷淡啊，就能够遮掩他很多的罪哦。 Sekiranya kita dapat membawanya kembali, maka kita dapat mengembalikan kehangatan dalam hatinya dan juga menutupi banyak dosa. 那我们自己本身也能够蒙主的得主的纪念哦。 Dan kita sendiri juga dapat diingat oleh Tuhan Yesus sendiri. 因为你把这个爱把它行出来哦。 Karena kita telah melaksanakan kasih ini. 最后我们再看犹大书哦。 Akhir sekali kita lihat Yudas. 犹大书的21节哦。 Yudas ayat 21. 这边说保守自己藏在神的爱中，仰望我们主耶稣基督的怜悯，直到永生。 Di sini dikatakan, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. 这边谈到将来我们要在神的面前要得救，你就要仰望耶稣基督的怜悯哦。 Di sini dikatakan, sekiranya kita ingin menantikan rahmat Tuhan untuk hidup yang kekal, haruslah kita memelihara diri kita di dalam kasih. 这样你要如何在审判台前仰望主的怜悯呢？ Bagaimanakah kita mengharapkan yaitu rahmat Tuhan di hadapan tahta Tuhan? 22节说，有一些存疑心的，你要怜悯他们哦。 Ayat 22 mengatakan, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. 就是指信心不足的，你不要去批评，你不要去论断哦。 Yaitu bagi orang yang tidak yang mempunyai iman yang lemah dan juga mereka ini ada yang lebih kurang iman, maka janganlah kita menghakimi mereka. 你要将他挽回来，让他的信心刚强哦。 Haruslah kita membawanya kembali dan menguatkan iman mereka. 你就是对他的怜悯这样将来耶稣也会怜悯我们的不足哦。 Dan kita menunjukkan belas kasihan kepada mereka, barulah Tuhan Yesus akan menunjukkan belas kasihannya kepada kita pada masa akan datang. 23节谈到有一些人更软弱的哦。 Ayat 23 mengatakan ada lagi orang yang lebih lemah. 有一些人你要从火中把他抢出来搭救他们哦。 Dan di sini dikatakan ada beberapa ataupun segolongan orang yang harus kita selamatkan dari api. 就是你能够救，你就要救这是你对他的怜悯哦。这样将来耶稣也会怜悯你哦。 Sekiranya kamu dapat menyelamatkan dia dari api, maka itulah belas kasihan kamu, maka Tuhan juga akan menunjukkan belas kasihannya kepada kamu pada hari yang akan datang. 他说有一些你要存惧怕的心来去怜悯他们，连那被情欲所沾染的衣服也当厌恶。 Kalimat bawah berkata, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan dosa. 这边所谈到就是更糟糕的哦。 Ini adalah ditunjukkan di sini adalah yang lebih teruk lagi. 前面谈到的是你能够救，你要赶快的来去牵他回来哦。 Yang dikatakan di atas adalah orang-orang yang kamu dapat selamatkan dan kamu perlu selamatkan mereka dengan cepat. 这样至于不能够救不了的Bagi mereka yang tidak dapat diselamatkan, 他说你要存惧怕的心怜悯他。 haruslah kita menunjukkan belas kasihan yang disertai ketakutan. 什么叫做存惧怕的心怜悯他呢？ Apakah yang dimaksudkan dengan tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan? 就是对这个人的失败，你要感得惋惜你不能够幸灾乐祸哦。
Janganlah kamu menunjukkan satu perasaan yang kamu tidak akan menjadi seperti kegagalan orang ini. 有一些人不是这样，哇，看到别人跌倒，他很高兴哦。 Janganlah 他高 kita 兴是因为他是很 bersukacita. 刚强啊，他很软弱哦。 Janganlah kita bersukacita atas kegagalan ataupun jatuhnya orang lain kerana kita menganggap diri kita ini adalah yang kuat. 对这种救不了的，你不应该带着一种幸灾乐祸啊，你要对这个人的失败感觉到很惋惜。 Janganlah kita bersukacita atas kegagalan orang yang tidak dapat diselamatkan ini, tetapi haruslah kita menunjukkan belas kasihan dan juga keluh kesah kita. 要以他的失败成为你的见解哦。 Dan kita menjadikan kegagalan mereka itu sebagai sempadan kita. 这样神将来他必定会怜悯我们哦。 Oleh itu, pada masa akan datang, pastilah Tuhan akan menunjukkan belas kasihannya kepada kita. 像我们在神的面前虽然是有不足的地方，因为你能够行出这个爱神就不跟我们计较哦。 Dengan demikian, walaupun kita mempunyai kekurangan di hadapan Tuhan pada masa akan datang, tetapi kerana kita telah melaksanakan kasih, maka Tuhan tidak akan berkira dengan kita lagi. 这样你就能够掩盖我们自己许多的过犯。 Dengan demikian, kita dapat menutupi segala dosa ataupun pelanggaran yang kita lakukan. 因为时间的关系我不能够讲太多哦。 Kerana faktor masa, saya tidak dapat menyampaikan dengan lebih banyak lagi. 把时间再交还给是哪位姐妹了哦。